sepadan bawah. Okey, maksudnya kalau kita ambil pada selang kelas 150 hingga 159. Okey, apakah sepadan atas untuk 159? Kita tambah perpuluhan berapa? 0.5. Okey, so 159.5. Okey, sepadan bawah maksudnya 150 tu kita tolak ke kita tambah? Tolak. Okey, tolak 0.5. Kita dapat berapa? 149.5. 5. Okey, so saiz selang kelas dia adalah berapa? 10. Betul tak? 10. Okey, ini saiz selang Betul. kelas. Kalau dia tanya kelas mod. Kelas mod. Okey, mana kita tengok kekerapan. Kat sini bilangan keluarga ni sebagai kekerapan lah. Okey, kekerapan. Mana nilai yang paling besar? Mana nilai paling besar? 8, 12, 15, 24, 20, 16. 24. 24. So, kalau dia tanya kelas mod, kita tulis jawapan pada 180, 189. Okey, kelas mod mesti jawab pada selang kelas. Okay, jangan tulis nilai kekerapan. Sama dengan 24. Salah. Mesti jawab yang ni. Ni biasa soalan dia akan selit-selit dalam statistik lah. Sebab dia ada A, B, C, D, E kan. Macam tu. Okay, so sekarang yang ini dia dah beri jadual untuk awak. Okay, yang ini selang kelas lah. Yang pertama tadi selang kelas. Okay, ini kekerapan sebagai simbol F. F kekerapan frekuensi dalam bahasa Inggeris lah. Di tengah X. Okay. Fx. Maksudnya nilai F darab dengan X. Maksudnya 8 darab. 8 darab berapa tu? 8 darab. Kat sini dia dapat 1, 2, 3, 6. Maksudnya 8 darab dengan 154.5 untuk yang ni. Okay, tu yang dia dapat tu. 8 darab 154. Dan maksudnya awak kena tahu bina jadual. Okay, kalau dia suruh awak cari dia sisi ampian Y, kekerapan, min semua, awak kena buat table macam ni. First, selang kelas. Kedua, kekerapan. Tiga, kolom yang ketiga adalah titik tengah. Okay. Kemudian, kolom keempat, Fx. Maksudnya nilai F didarab dengan X. Okay, 154 darab tu, okay, kita dapat 1236. So, yang 1974 maknanya 12 darab 164.5. Dia dapat yang ni lah. Okay, ni semua sama je. Okay, total EFX ni maksudnya, sigma ni maksudnya jumlah. Jumlah keseluruhan Fx. Ini dah total. Nanti kita akan semak. Yang ni pun jumlah kekerapan. Maksudnya dia tambah semua. 8, 12, dapat 95. Yang ni X kuasa 2. Okay. Maksudnya yang ini adalah 154.5 kuasa 2. Dia dapat kat situ. 0.5 kuasa 2. Okay, 23. Okay, maksudnya F dengan X ni maksudnya apa? Kekerapan darab dengan kekerapan kalau macam ni 8 darab X kuasa 2 kita dah ada ni. Kita darab saja. 238 70.25. So maksudnya nilai F didarab dengan X kuasa 2. Okay, ni kena tahu kira. Lepas tu dia total. Yang bawah ni semua jumlah. Dia jumlahkan kat sini. Okay, so hari ni kita nak belajar macam mana kita nak semak semua sama ada semua nilai ni adalah betul ataupun tidak. Okay. So you all dah keluarkan kalkulator? Dah. Sudah. Okay, tapi pada paparan saya cuma ada kalkulator 570 ms. Okay. 570 ms. Okay, kalau 570 ms ni kalkulator yang warna hitam tu. Berapa ramai yang guna? Ramai yang guna. Mana yang guna kalkulator ni, awak tengoklah paparan dia sebab ini dia leceh sikit lah. Kalau kalkulator yang warna putih. Okay, yang kelas WIS apa? Berapa ramai yang guna kelas WIS? Berapa ramai yang guna kelas WIS? Tak ada yang guna kelas WIS? Okay, macam biasa, siapa yang guna kalkulator warna Casio 570 ms, tekan mod 2 kali. Tekan mod 2 kali. Lepas tu awak akan cari SD. SD maksudnya tekan nombor 1. Okay, boleh tak? Kita nak semak kita nak semak nilai ni. Apa ni? EF, EFX dan ni. 3 ni. Sama ada kita kira tu betul ke tidak. Okay. So, siapa yang guna warna putih, kelas WIS,
tekan statistik nombor 6. Okey, siapa yang guna 570 ES, tekan on, lepas tu tekan mode tu, tekan nombor berapa? 570 ES. Warna silver depan tu. Tekan nombor 3. Boleh tak? Boleh ikut tak? Dapat. Okey, lepas tu ni 570 ES. Lepas tu tekan nombor 1. Tekan nombor 1, dia akan keluar X saja, betul tak? Betul. Dia ada table X. Macam mana nak keluarkan Betul. frekuensi? Macam mana nak keluarkan frekuensi? Okey, ini 570 ES saya cakap. Okey, awak tekan shift mode. Shift mode. Lepas tu awak scroll anak panah yang bawah. Awak scroll anak panah yang ke bawah. Lepas tu awak cari stat. STAT nombor 4. Tekan 4. Okay, dia akan tanya frekuensi tu nak on ke tidak. So kita kena onkan frekuensi. Nanti awak akan dapat table kedua lah. Okay, sama juga untuk class WIS. Siapa yang guna class WIS 570EX tekan nombor 1. Dia akan keluar satu table, dia ada X saja. Okay, so nak keluarkan frekuensi sebelah dia, tekan shift mode. Lepas tu scroll anak panah ke bawah sampai jumpa perkataan statistik. Tekan nombor 3. Nanti dia akan tanya frekuensi on ke tidak. Okay, dapat tak? Siapa tak dapat? Okay, kita tengok kalkulator 570MS. Macam mana kita nak masukkan nilai fx dengan nilai f dengan x. Okay. So kat sini, tadi saya dah tekan SD kan? Okay, kita just masukkan 154.5. Okay. Boleh tak? Siapa boleh? Boleh follow tak? Boleh. Boleh. Okay. Lepas tu macam mana kita nak keluarkan kegerapan? Awak kena tekan shift, koma. Nanti dia ada titik bertindih. Titik dan koma tu. Shift, koma. Kat mana Okay, koma tu? sebelah 150. Shift, tekan shift. Lepas tu ada koma yang sebelah M plus tu. Ada tak koma? Sebelah M plus. Ni M plus, Okey, okey. sebelah dia. Okay. Awak dapat ni. Okay, sebelah dia, kekerapan dia 8. Okay, kita masukkan 8. Ikut step saya. 8, dapat tak 8? Okay, selepas awak key in titik tengah, kekerapan di sebelah, awak tekan M plus. Okay, M plus. Nanti dia keluar N8. Tekan M plus. Bila dah masuk titik tengah, kekerapan, tekan M plus. Siapa tak dapat? Siapa yang guna kalkulator warna 570MS? Okay, lepas tu, kita nak pergi kepada titik tengah kedua, 164.5. Awak just tekan 164.5. Okay, tekan balik shift. Koma tadi, dia akan keluar titik macam ni. Lepas tu, dia akan, sebelah dia 12. Kita masuk 12. Bila kita dah masuk titik tengah dengan kekerapan, kita tekan M plus. Okay, dia akan jadi N20. Sebab 8 tambah 12 tadi dah 20 total dia. Boleh tak? Boleh. Okay, lepas tu tekan lagi 174.5. Tekan shift, koma lagi, tekan 15. Okay. Okay, lepas tu awak tekan M plus. Maksudnya bila dia dah tambah nilai 3 kekerapan 8, 12, 15, total 35. Kat sini. Okay, nak pergi next 184, tulis je 184.5 shift, koma, 24. Okay, tekan M plus. 59. Okay, 59. Dapat tak? 59. So, kita nak pergi kepada 194.5. Sebelah dia berapa? Shift, koma, 20. Tekan M plus balik, 79. Okay. So, 204.5. Shift, koma, 16. Okay, M plus. So, last kali saya dapat N saya 95. Sama dengan jumlah kekerapan 95. Okay tak? Boleh tak? Boleh.
Okay, siapa yang tak dapat 95 maksudnya kekerapan dia salah. Macam ni. Kita mesti total mesti betul. So, first kali kita semak yang ni dah betul. 95 kekerapan dia. Okay. So, next. Siap key in semua. Awak tekan AC. Awak tekan AC. Okay. Klik AC. Kalkulator yang lain sama je. Nanti saya explain balik. Siapa yang ni? Yang lain boleh tak guna yang saya ajar sebelum ni? Kita belajar masa form 4 dulu. Ingat lagi tak yang masukkan X dengan kekerapan? Yang ingat lagi tak? Okay, Tak macam ingat ni. teacher. Tak ingat. Okay. So, lepas tu, macam mana kita nak recall? Okay, kita dah tekan AC kan? Okay, kat sini dia ada S sum dengan S variance. So, kalau macam ni, kita tekan shift 1. Okay, dia keluar macam ni. 1, 2, 3. Kita tengok nanti yang kalkulator lain saya dah buat slide dia, nanti awak tengok lah. Okay, nombor 1. Tekan 1, tekan sama dengan. Okay, sekarang berapa nilai? EX kuasa 2. Mana tadi? Betul ke saya masukkan ni kan ada tertinggal? 32. Kenapa saya dapat 25? Okay. 144. Ke saya ada tertinggal data ni? Okay. Dan masukkan betul tak Dan? Dan? Sekejap cikgu. Kejap saya ni balik. Saya takut saya tertinggal data je. Kalau ikutkan masih sama jawapan dia. 153. Sekejap lain pula jawapan ni. Saya tertinggal data. Dia nak masukkan betul tak? Sama. Sama macam saya? Sama macam saya? Ada tertinggal tak? Okay, kita try balik Kita pergi mod, pergi 1. Okay, 154.5 shift 8. Ni untuk semak kita takut berlaku kesilapan. Okay, 164. Macam tak ada tertinggal. Shift. Ya weh, speksa apa tu? Jawab apa? Dah siap ke belum? Darwish? Dah siap kerja sekolah? Kan ada tempoh mas. Main-main pula. Okay, plus. Ke saya tertinggal 35. Okay, 184. Sembilan 4.5 koma 20. Ni ingat tak ni tahun lepas kita belajar tu? Ni dah kira ni. Dah semak ni. Macam tak betul saya punya ego. Macam tak betul juga. Masukkan frekuensi tak? On-kan frekuensi tu yang guna shift mode tu. Okay, M plus. 95 dah. Okay, lepas tu tekan AC. Lepas tu tekan shift 1. So sum kita berapa? Jumlah keseluruhan. EX kuasa 2. Okay, saya tekan 1 sama dengan. Ada tak 32? Okay, sekarang betul. 321513. So ini maksudnya yang EX kuasa 2, 321513.75. Kita dapat nilai yang betul. Dan dah betulkan balik Dan? Teacher, saya dah tekan 1. Lepas tu kenapa dia tiba keluar kosong? Sama dengan? Oh, sama dengan. Okay. Keluar tak Oh, okay, 3215? dapat. Okay. So kita dah check nilai yang ni betul, ni betul. Okay, lepas tu kita semak pula nilai yang tekan shift 1 balik. So yang kedua EX tu maksudnya kita tengok dua tu apa nilai dia. 1741 betul. 1741.5 maksudnya nilai FX ni. Okay, ni pun dah kira, ni betul. So sekarang kita dah semak nilai kekerapan kuasa 2 betul, nilai kekerapan darab X betul. Nilai kekerapan pun 95. Okay. Kita nak tengok pula ni. Okay, kita nak tengok pula. Ni dalam buku teks awak ada So sekarang kita nak semak betul tak jalan kerja kita. Ni guna formula min. Min jumlah kekerapan darab titik tengah. Okay.
Ini kekerapan. F tu kekerapan darab titik tengah. Okey, ni bahagi jumlah, ni kekerapan. Okey, kita ambil je daripada depan tadi, jadual tu. Jumlah kekerapan darab X tu adalah berapa tadi? Okey, yang ni lah 1741. Okey, dia salin balik semula kat sini. Okey, yang ni, ini jumlah F, ini jumlah F darab X. Betul tak? Betul tak? So Betul. sekarang kita nak Betul. semak dengan kalkulator, kita dah key in semua data. Okay, awak dah key in semua data tu. Awak nak semak dengan kalkulator. Okay, sekarang tadi kita tekan shift 1 kan? Terus kita tekan shift 2. Nak tengok Shift 2. Okay, shift 2 dia ada bar X. Ni bar X yang pertama ni min lah. Okay, kita tekan 1. Kita tekan sama dengan. Okay, 183.34. Betul lah kat sini. Okay, nilai min maksudnya min betul. Min betul. Okay, next. Kita tengok pula variance. Okay, tekan balik shift 2 tadi. Okay, variance yang mana? 2 lah. Telah sama dengan. Okay, variance tak ada dalam kalkulator 570 MS ni. Okay, yang ada cuma sisihan PY. So, nilai dia 151389. Okay, dia bundarkan kepada 2. Okay, ni betul. Ni dah betul. Okay, bagaimana nak cari variance? Macam mana nak cari variance? Okay, nilai ni kan awak dah dapat kan? Lepas tu 1513. Tadi saya kata variance adalah kuasa 2 daripada nilai sisian PY. So, kita dah ada jawapan sisian PY dalam kalkulator kan? So, kita kuasa 2 kan? Kalau kalkulator kelas Swiss dia complete kuasa 2 sama dengan. Okay, tu dapat 221856. Okay, kat sini dah semak. Siapa tak dapat? Yang mana guna yang mana guna apa ni? Guna 570 MS ni saya dah tunjuk. Okay, yang guna ramai yang guna 570 ES betul? Betul. Okay, 570 ES. Okay, sekarang saya cakap je manual Okay, sekarang yang mana guna 570 ES, awak pergi tekan apa yang first step? Mod. Mod. Okay, mod. Pergi mod. Semua pergi mod, cari nombor 3. Tekan nombor 3. Okay, dia keluar ada 1 sampai 8 tu kan? Awak tekan nombor 1. Tekan nombor 1. Okay, lepas tu nanti dia keluar macam ni. Dia keluar X saja. Betul? Table. Okay, sebelah dia ada tak? Sebelah dia ada tak? Tak ada. Tak ada, awak pergi shift mode. Shift mode. Okay. Ni saya ajar yang 570 ES shift mode. Lepas tu kan dia ada anak panah kan? Tekan anak panah yang bawah tu. Yang ada 4 tu, tekan yang ni. Scroll kan. Sampai jumpa stat. Sampai jumpa dia tulis 4 stat. Ada tak? Ada. Okay, tekan nombor 4 tu. Ada. Ada tak? Ada. Okay. Tekan stat tu. Lepas tu nanti dia tanya frekuensi tu nak on ke nak off. Awak tekan nombor 1. Dekat sini nanti dia tulis on, 2 off. Okay, tekan nombor 1. Okay, sekarang table awak dah ada 2. Betul? Betul. Okay, sekarang masukkan je. X tu titik tengah. Masukkan je 154 point berapa tadi. Ikut je. Follow je table tadi. Frekuensi yang F. Frekuensi yang belakang. Awak masukkan titik tengah dulu. X tu titik tengah. Ni titik tengah. Masuk titik tengah dulu. Titik tengah. Okay. Masuk je 154. Kita ada berapa tu? 154. 164. Macam tu. F tu kekerapan. Maksudnya sini 8, tadi sini 154.5. Dah teacher. Dah, okay. Tekan AC. Dah siap, sama je step dia. Apa frekuensi tu nak masukkan ke? Masuk. Masukkan. 8, 12, kod je. 8, 12 berapa tadi? Masuk.
Okay, boleh tak? Boleh. Okay, lepas tu dah masuk tu tekan AC. Dah tekan AC. Ya. Lepas tu awak tekan shift 1. Dah tekan AC tekan shift 1. Dia keluar apa? Okay, ini untuk paparan. 6196. Ha? Shift 1 tekan apa? Keluar apa? Start tu kan? Dia, awak tekan tu, dia keluar apa? Sekejap, saya tak masukkan nilai. Okay, ini untuk kalkulator kelas Swiss Kelas Swiss macam biasa. Ni saya paparkan untuk kelas Swiss. Teacher boleh ulang balik tak lepas masuk frekuensi tu? Okay, kejap Dah masuk frekuensi tekan AC. Kan ada AC off tu. Okay. Okay dah. Dah Amy. Dah. Okay, tekan AC tekan shift 1. Okay. Okay, lepas tu awak dapat apa? Shift 1 dia keluar apa? Ada type, ada data. Okay, maksudnya tekan apa? Data. 2. Yang selain lagi satu? Ada type, ada nombor 4. var. Variance kot tu. Variance. Okay, cuba semak variance. Variance tu variance lah. Nombor 1 ada N. N tu semak N95. Betul tak 95 awak punya data? Betul. Okay, lepas tu? Lepas tu nak patah balik macam mana? Patah balik tekan balik shift tadi. Shift 1. Tekan balik shift 1. Nombor 4. Dapat 183.34. Min. Betul. Min betul. Min. Okay. Betul. So maksudnya awak tekan apa? Variance tadi nombor 4 kan? Okay. Yang nombor 1 N. N awak 95. Okay, awak semak betul tak 95? Betul. Lepas tu nak patah balik tekan je shift 1. Tekan balik nombor 4. Kita tengok nombor 2. Nombor 2 adalah min 183. Betul. Faham tak sekarang? Faham. Okay. Patah balik shift 1. Kita semak lagi apa benda. Nombor 3 tu apa? 15.13. Dia dapat sisi yang PY. Betul kan? Dapat. Maksudnya nak patah balik tekan shift 1 tadi. Okay, nombor 4 tu apa nombor 4? 115. Nombor 4 tu tak ada kena-mengena lah. Okay, so sekarang kita tengok sum dia. Nombor 3. Sum tu maksudnya jumlah EF kuasa 2 dengan jumlah EF. Okay. 3, 2, 5 semua ada tak, Amy? Okay, ni kalkulator kelas Swiss, tengok kat sini. Tekan statistik. Boleh tak yang kalkulator 3215133. Ya. 75. Tu maksudnya kita tekan apa tadi? Tekan sum kan, nombor 3 kan? Sum. Sum tu jumlah. Semua betul kat situ. Boleh semak lah. Maksudnya nombor 2 jumlah apa? 174 tu, kekerapan dalam X kan? 174.1. Okay. So maksudnya bila semua dah betul, okey lah. Okey tak? Kalkulator kelas Swiss berapa orang guna? Saya dah paparkan kat dekat skrin tu. Okay. Siapa yang guna 570 ES dah boleh belum? Dah boleh belum? Okay, kelas Swiss yang ni siapa yang guna kelas Swiss nanti dia akan keluar 2 table macam ni. Sama kan? Sama macam ni. Sama macam ES. Lebih kurang macam ES juga. Cuma kat sini kalau awak dah siap key in semua, tekan AC tapi kita tekan apa? Kita tekan option kat sini. Kita akan tekan option kat sini Ni option kat sini. Dia beza dengan tu. Dia tekan shift 1 tadi. Ini option. Siapa guna kelas Swiss tekan option. Lepas tu tekan variable nombor 1, 2. Nombor 2 variable. Lepas tu nanti dapat paparan. So kalau kelas Swiss dia complete. Nilai dia dah penuh kat sini. Segala nilai semua dia kirakan dah. Tinggal scroll je yang mana satu. Tinggal semak je. Dia complete lah. Nilai maksimum, nilai minimum semua ada dalam kalkulator tu. Complete lah untuk kalkulator kelas Swiss. So saya galakkan awak guna kalkulator kelas Swiss. Siapa yang guna ni. Okey tak? Boleh tak ni? Boleh. Okay, boleh. So sekarang kita pergi kepada okay, so sekarang kita buat soalan ni. Okay, so semua orang try sebutlah. Masa tu apa?
Kalau kat sini masa dalam minit, maksudnya apa masa tu? Masa tu selang kelas. So just masukkan 1, 2, salin je Yang ini kalau tak boleh buat juga, saya tak tahulah. 6, 7, 8, 9, 10, lepas tu 11, 12. Okay. And then kekerapan. Masukkan saja 15, 20, 28, 35, 30, 24. Okay, titik tengah bagaimana nak kira? Titik tengah, cepat masa dah nak habis ni. Titik tengah. Macam nak kira titik tengah? Macam mana Iqbal nak kira titik tengah? Apa tambah apa kalau selang kelas 1, 2? Berapa Iqbal? 1 hingga 2. Berapa titik tengah dia? Ada tak Iqbal? 1.5. 1.5. Betul Iqbal? Okay. Maknanya 3 bahagi 2. Okay. Yang ini bawah dia? 7 bahagi 2 apa? Ni 3.5. Ni? Kalau tengok dah 1.5, 3.5. So sini 5.5. Betul tak? Tu 3.5. Kan? Betul kan? Okay. So semua orang mesti kena tahu cari titik tengah. Kalau yang macam ni 1 tambah 2 bahagi 2. 3 bahagi 2. Itu yang kita dapat 1.5 ni titik tengah. Okay. So F darab X. F berapa? 15 darab kekerapan. Kekerapan 15 darab titik tengah 1.5. So awak kira lah, awak kena kira satu-satu. Lepas kira tu yang kena semak. Betul tak pengiraan tu? Okay, 22.5. Lepas tu X kuasa 2. Maksudnya 1.5 kuasa 2. Okay, 1.5 kuasa 2 sama dengan 2.25. 22.5. 2.5. F berapa? 15 darab X kuasa 2 kita berapa? Ni kita darab je lah. Kat sini kita dapat apa? Okay. 33.75. So yang ini korang korang tunjukkan ni. Korang kira semua, lepas dah dapat nanti dia akan ada jumlah apa? Jumlah kekerapan berapa? Lepas tu jumlah Fx. Lagi jumlah apa? Jumlah Fx kuasa 2. Semua ni kita kena semak dengan kalkulator. Yang ni manual kira. Set table tu. Boleh tak ni? Boleh. Kan? Boleh. Okay, lepas tu tunjuk jalan kerja. Jalan kerja mengira sisihan piawai, mengira variance, semua dah ada dalam contoh. Ikut je step buku ni. Dalam contoh 10. Okay? Boleh tak? Boleh. Tak sempat dah blok kotak. Blok kotak next lah. Kita belajar yang ni dulu. Kira variance apa semua. Blok kotak next kita belajar. Okay? Ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada lah. Tak ada cikgu. Okay. Tak ada soalan? Blok kotak next saya, sebenarnya kita dah belajar tingkatan 4 tu blok kotak kan. Tak apalah next saya terangkan balik macam mana nak ingat balik. Okay, semua ni sebelum lagi. So, maka apa? Okay. Ni dah lah tadi dah snap kan. Yang dah masuk tak payahlah snap. Okay. So, saya rasa kita setakat ni dulu untuk hari ni. Apa yang kita belajar hari ni saya nak tanya. Syarul mana? Syarul senyap je Syarul. Isma, apa kita belajar hari ni Isma? Ada tak Isma tu? Amirul mana ni? Lain tak ada. Ada. Wah apa? Isma, apa kita belajar hari ni? Buat kesimpulan sebelum kita stop. Apa kita belajar? Simpulan. Kau keluar daripada mana ni? Awak pergi mana tadi? Ada. Apa kita belajar? Kira apa? Variance dengan sisihan piawai. Lagi?
Apa dia? Rauda, ada Rauda? Rauda Camelia? Ya, teacher. Okay. Okay, cuba cerita kat teacher awak pakai kalkulator yang mana? 570 ES. ES. Okay, tadi macam mana kita nak tekan, nak cari statistik tu, macam mana nak kira? Tekan apa first? Tekan mod. Okay. Lepas tu tekan 3. Lepas tu tekan 1. Tekan Shift mod, lepas tu mod. kita cari apa? Tekan apa? Mod apa? Nak cari statistik mesti tekan 3 lah. 3, nombor 3 betul tak? Okay, Betul. lepas tu lepas tekan 3, tekan apa? Tekan 1. Okay, tekan 1. Okay, macam mana nak keluarkan frekuensi? Tekan apa? Tekan shift mod. Okay. Lepas tu anak bawah. Okay, tekan nombor 4. Okay, lepas tu dah masuk frekuensi, masuk tekan nombor 1. Dah siap masuk Lepas X dengan frekuensi, tekan tu tekan apa? AC tu, off. Tekan AC. Okay, lepas tu? Shift 1. Okay, lepas tu C1 carilah. Kalau sum tu nombor 3, variance nombor 4. Okay, boleh ingat step? 570 MS. Daniel, cuba ni ulang balik Daniel. Ada kawan awak yang tak fokus tu. Ya, Macam mana saya. nak tekan dia? Macam mana step dia? Tekan mod. Pilih SD. Berapa kali mod tu tekan? 2. Okay, lepas tu cari apa? Lepas tu masukkan titik tengah. Lepas tu tekan shift. Lepas tu comma. Masukkan number kegerapan dia. Yes, lepas tu tekan. Lepas tu tekan M+. Dah siap masuk semua, tekan apa? Tekan AC. Lepas tu? Lepas tu shift 1. Shift 2. Shift 1. Shift 2. Okay, Lepas bagus. tu pilih. Pilihlah nak yang mana. Okay, so maka tamatlah untuk sesi pembelajaran hari ini. Okay, moga semua dapat Allah beri kefahaman. Okay, untuk awak semua. Okay, tak ada soalan. Dan Mak Yau okey tak? Dah boleh tak? Okey, Mak Yau teacher. tak? Dah okey, dah ingat balik. Okay? So, thank you semua. Nanti kalau tak faham, boleh tanya saya lah. Okay? Thank you semua. Assalamualaikum. Kita jumpa hari apa? Esok kan? Okay. Okay, Assalamualaikum. Thank you, class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teacher. Teacher, Ya. teacher sekejap. Tadi saya keliru nak cari titik tengah tu nak kira. Oh, titik tengah. Selang kelas tambah selang kelas. Yang mana? Oh, tadi saya, yang teacher ajar yang soalan latihkan diri tu, saya lost nak cari titik tengah dia, tu je. Oh, kejap. Yang ni kita tengok selang kelas tu. Yang titik tengah ni. Titik tengah ni kalau macam ni 1/5 maksudnya 1 yang ni 1 tambah 2 bahagi 2. Kalau yang bawah ni maksudnya yang ni 3 tambah 4 bahagi 2. Dapat ni. Oh, memang kena bahagi 2 lah kan? Titik tengah maksudnya kita kena bahagi 2. Setiap selang kelas tu bahagi 2. Okay, thank you teacher. Okay. Thank you. Okay, welcome.